saya melihatkan macam Anwar ni, dia khawatir walaupun kita dah saksikan sendiri rakaman YouTube Raja Petra meledahkan bahawa Anwar ni tak layak jadi Perdana Menteri. Takkan rakyat Malaysia nak pilih orang seperti Anwar menjadi Perdana Menteri. Apa yang Anwar buat sebenarnya tidak menunjukkan sebarang kejayaan pakatan. Selaku penasihat ekonomi di Selangor, rakyat tak terima dia. Anwar lebih banyak tumpu kepada agenda dia sendiri. Dia lebih kepada untuk memenuhi segala impian dia secara peribadi. Secara jelas kita boleh tengok di sini apa yang sebenarnya lah kenapa Anwar tidak jawab, sebab sekiranya dia mengambil langkah untuk konfrontasi balik dengan Raja Petra ataupun membalas dan membidas Raja Petra, dia akan lebih memberi ruang kepada orang seperti Raja Petra membuka lebih banyak dia punya pekung dan juga cerita-cerita yang lebih banyak untuk rakyat tahu. Itulah sebabnya dia terpaksa berdiam diri, sebab Anwar melihatkan ini satu peluang untuk dia terus menipu rakyat. Munculnya orang seperti Raja Petra bukan hanya satu. Sebelum ni pun kita dah lihat ramai orang bercakap tentang Anwar. Dan yang paling menarik yang terbaru adalah apabila Raja Petra yang selama ni kita sangkakan dia bersama Anwar Ibrahim, tapi dia muncul menyatakan bahawa rakyat harus berfikir waras supaya tidak tersalah pilih calon Perdana Menteri, dan juga parti yang seharusnya menjadi tunggak kepada kerajaan. Pendedahan yang dibuat oleh Raja Petra ni kita tengok sebenarnya dia memberikan tekanan kepada Anwar Ibrahim. Tapi biasalah, Anwar Ibrahim ni dia cukup pandai berlakon. Jadi dia menunjukkan seolah-olah benda ni bukan satu beban dan masalah pada dia. Pada pandangan saya, kalau dia ambil sikap untuk menyerang semula Raja Petra, apa yang akan berlaku lah, Raja Petra akan dedahkan lagi dan lebih banyak kita akan tahu. Jadi ini juga saya lihat satu tindakan bijak Anwar Ibrahim. Sebab yang penting ialah dia tak mahu rakyat tahu apa kelemahan dia, dia tak nak rakyat tahu apa pembohongan dia. Jadi itu sebab kalau kita tengok sebaik saja Raja Petra membuat kenyataan dan memberi pendedahan ini, yang membidas Raja Petra ialah orang-orang Anwar Ibrahim sendiri, seperti Azmin Ali yang menghentam Anwar Ibrahim dan lain-lain pimpinan PKR. Begitu juga dengan media-media cyber yang dikuasai oleh pakatan, di mana mereka mengambil keputusan menghentam Raja Petra. Kononnya Raja Petra sudah dibeli. Kononnya Raja Petra mengambil sikap untuk menghantam Anwar kerana mengambil peluang untuk ingin pulang ke Malaysia dan kembali ke tanah air. Jadi kita lihat inilah dia sifat dan bijak liciknya Anwar Ibrahim ni. Dia tahu kalau dia yang memberi reaksi, kalau dia yang cakap, mungkin Raja Petra melihat ni lagi satu peluang untuk dia cerita yang benda lain yang sama ni kita tidak tahu. Saya tidak pernah secara terus bekerja dengan Raja Petra. Saya hanya kenal dia sebagai rakan, sama-sama dalam perjuangan. Dia waktu itu dia menguasai media kerana Suara Khabar, Suara Keadilan, dia juga pengendali laman Free Anwar Campaign yang untuk membebaskan Anwar menerusi sokongan di web supaya mendapat perhatian dunia luar dan sebagainya. Tapi apabila beralihnya perjuangan, apabila beralihnya landasan perjuangan seperti sekarang kita tengok, ia menimbulkan soal kenapa Raja Petra boleh berkelakuan sebegini rupa. Pertama kita tengok apa tujuan, apa asas Raja Petra menyerang habis-habisan Datin Seri Rosmah dan memburuk-burukkan nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita tengok, ia ialah untuk kepentingan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara peribadi kerana ingin menggosakkan nama Najib. Cerita tentang Hatan Tuya dan juga Najib, cerita tentang Datin Seri Rosmah kononnya terlibat dengan pembunuhan Hatan Tuya dimulakan pada tahun 2007. Sewaktu itu Datuk Seri Najib belum menjadi Perdana Menteri.
Jadi Anwar ni seorang yang bijak mentafsirkan politik. Beliau bebas sewaktu kerajaan Abdullah Badawi. Dan beliau sendiri tahu bahawa Najib, Datuk Seri Najib mempunyai cara dia tersendiri, kebijaksanaan dia sendiri untuk menjadi pemimpin. Itu sebab kalau kita tengok kronologi perkara itu daripada dulu sampai sekarang ialah merosakkan nama Najib Tun Razak kerana tujuannya untuk menghalang agar Najib tidak naik menjadi Perdana Menteri. Tapi secara tiba-tiba sekarang pula apabila Raja Petra pernah satu ketika juga dia kata dia tak pernah bermaksud memfitnah Najib, dia tidak pernah bermaksud. Jadi kita ada bukti. Saya rasa di beberapa blog pun dah mula ada tunjukkan bukti bahawa Raja Petra kata Rosmah ada di tempat kejadian sewaktu Atan Toya mati diletupkan. Kononnya ada akuan bersumpah mengatakan dia diberitahu pada sekian-sekian tarikh 19 Oktober 2006 Rosmah berada di sekian tempat bersama seorang pegawai polis dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan kebenaran bahawa kita ada bukti pada hari yang sama juga kita ada bukti menunjukkan bahawa Rosmah berada di tempat lain di satu majlis penyampaian untuk anak-anak yatim di tabung haji. Tarikh yang sama, waktu yang sama. Jadi selepas itu cerita tu senyap. Jadi hari ini apabila Raja Petra menghentam Anwar Ibrahim, jadi kita lihat di mana letak asas perjuangan dia. Apakah kerana dia melihat bahawa secara peribadi saya melihat kan, apakah Raja Petra melihat ini sudah ada tanda-tanda bahawa Anwar akan menghadapi hukuman dan pakatan akan rapuh. Kerana kita harus ingat Pakatan Rakyat kuat selepas Anwar Ibrahim dibebaskan. Pilihan raya pertama Anwar Ibrahim di luar penjara 2008 memberi 80 lebih kerusi kepada pembangkang. Jadi mungkin Raja Petra ni dia juga tahu tentang kiraan politik dan sebagainya. Apa jadi sekiranya Anwar Ibrahim dipenjarakan. Jadi mungkin inilah peluang terbaik untuk beliau discharge diri dia daripada inner circle Anwar Ibrahim dengan membuat satu kenyataan menghentam Anwar Ibrahim. Kita tak sangka tiba-tiba pula muncul kenyataan Anwar Ibrahim gay, Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim lebih suka berada di luar negara, berpuluh kali sudah di luar negara, masalah parti dalaman tak pernah diambil tahu, menyalahkan orang lain kerana kegagalan Selangor dan sebagainya, mentadbir kerajaan dengan baik. Jadi segala kecaman yang Raja Petra buat terhadap Anwar Ibrahim sebenarnya pada saya bukanlah sesuatu untuk saya agung-agungkan, tapi sebaliknya saya mempersoalkan apakah Raja Petra buat perkara begini untuk melepaskan diri dia dan membiarkan Anwar Ibrahim terus kesorangan dan bakal dihukum. Ya, lebih kepada menjurus kepada situ kerana pada saya dia tidak mendatangkan apa-apa untung kepada Barisan Nasional kerana dia pernah terbukti cuba merosakkan nama seorang pemimpin negara tanpa sebarang bukti yang kukuh. Ya, cerita dongengan dia merosakkan nama Rosmah sehingga ke hari ini. Kalau kita tengok, kalau kita berdepan dengan mungkin saudara mara kita yang menyokong sebelah sana, apabila kita sebut nama Rosmah, apabila kita sebut nama Najib, mereka akan tanya apa jadi dia dengan Atan Tuya dan sebagainya. Dan Datuk Seri Najib sendiri pun sudah bersumpah sebanyak 3 kali di masjid yang dia tidak pernah tahu tentang isu Atan Tuya, tidak pernah terlibat. Tapi nama dia telah dirosakkan oleh Raja Petra. Oleh Raja Petra sebab dia yang mengaitkan Najib dengan Atan Tuya. Kalau kita tengok di pilihan-pilihan raya kecil, sewaktu penamaan calon, sewaktu kedua-dua pihak penyokong memberi sokongan dan mula melaung-laungkan slogan dan sebagainya, antara kata-kata nista yang menghina Datuk Seri Najib ialah Najib Atan Tuya, Najib Atan Tuya. Jadi siapa jadi pemangkin kepada perkara ni? Siapa yang punca dia? Siapa yang memberikan perkara yang ni label branding ini kepada pemikiran rosak pembangkang-pembangkang dia, penyokong-penyokong dia? Bukankah ini kerja yang ada contribution dia ataupun orang kata saham dia juga dikongsi oleh Raja Petra? Jadi hari ini kalau tadi tuan tanya saya apakah kita harus berhati-hati, pada saya kita tak sepatutnya terima langsung orang seperti Raja Petra ni. Dia nak jahanamkan Anwar Ibrahim, silakan. Dia nak rosakkan nama Anwar Ibrahim, silakan. Maknanya dia menjadi satu faktor additional, orang kata sebagai satu aksesoris kepada kita, sebagai additional factor, add on value untuk kita hentam Anwar Ibrahim,
untuk biar Anwar Ibrahim lagi dibuktikan bukan oleh orang BN, bukan oleh pemimpin UMNO, tetapi orang yang pernah mendokong dia, orang yang pernah menjulang dia sini, kata dia macam-macam. Itu yang kita harus lihat daripada angle situ. Kita jangan lihat bahawa Raja Petra ni menjadi aset kepada UMNO dan Barisan Nasional. Modal politik, maksud saya bukan jangan digunakan sebagai modal politik. Ia boleh digunakan sebagai modal untuk kita lebih meyakinkan rakyat siapa Anwar Ibrahim. Sebab ini bukti jelas, bukti sahih, bukti nyata. Dia ada dalam rakaman, dia ada dalam kenyataan yang bertulis bahawa Raja Petra sekarang mengecam Anwar Ibrahim. Raja Petra bukan ahli UMNO, Raja Petra bukan AJK bahagian UMNO, Raja Petra bukan ahli BN. Dia orang Anwar Ibrahim dan dia hentam Anwar Ibrahim. Di kala sekarang ni sepatutnya kejujuran dia atau orang kata spirit dia sebagai kawan, sepatutnya waktu ini Anwar Ibrahim yang akan beberapa hari lagi akan mendepani dengan hukuman mahkamah. Sepatutnya waktu ini dia mendukung Anwar Ibrahim dan memberi sokongan yang kuat, tapi dia memberi sebaliknya. Jadi di sini dia boleh tengok bahawa macam saya sebut tadi, yang mencakap buruk tentang Anwar Ibrahim bukan orang UMNO, bukan pemimpin UMNO. Memang kita tahu, kita dah tahu lama, kita tak perlu cakap pun. Kita dah tahu. Tetapi yang menghentam dia. Jadi ini yang perlu rakyat tahu. Pendedahan kita bagi pada rakyat betul. Tapi saya setuju dengan tuan yang bertanya tadi, bahawa kalau kita nak katakan bahawa kita nak gunakan Raja Petra sebagai kita punya jentera kita ataupun kita punya tools untuk kita terus menyerang pembangkang, tak perlu. Pembangkang dah lemah. Kita tak perlu Raja Petra ni pun sebenarnya. Kalau dia terbukti, kalau dia pernah mengagungkan Anwar, dia pernah menghantam Najib, hari ini dia menghantam Anwar Ibrahim, besok tak mustahil dia akan menghantam Datuk Seri Najib balik. Jadi saya tak bagi orang kata putus bahawa dia boleh, tapi tidak mustahil bahawa orang seperti Raja Petra ini dia boleh berpatah balik menyokong Anwar dan menyerang balik Barisan Nasional. Kita tak tahu, mungkin besok lusa hukuman Anwar tidak bersalah dan dia akan senyap beberapa bulan, kemudian muncul satu cerita baru menghentam Datuk Seri Najib, menghentam Barisan Nasional, kita tak tahu. So kita berhati-hati lah. Kita harus berhati-hati orang seperti Raja Petra sebab orang kata apa yang dah dilakukan, the damage yang dia dah buat kepada Barisan Nasional cukup menyakitkan. Dan hari ini dia cuba menyerang Anwar Ibrahim pula. Dan saya yakin setelah saya tengok respon daripada laman media di pihak sana, mereka dah mula menghentam Raja Petra, marah kerana berpaling tadah dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada saya, kita harus mengambil sikap tidak peduli. Kalau dia nak datang kepada kita mencerita tentang keburukan like saya cakap tadi, kita silakan. The door is always open for you. You can always speak bad things about Anwar Ibrahim, terserah. Tetapi kalau you nak menjadikan ia sebagai satu apa orang nyatakan bahawa sekarang ni kita perlu Raja Petra untuk menyalonkan, tak perlu. Apa yang jentera kita dah buat selama ni, kita dah terangkan tentang baik Kerajaan Datuk Seri Najib dengan gagasan Satu Malaysia, kegagalan Pakatan Rakyat di Kedah, roboh surau, di Perak pemimpin yang suka mencaci hina pemimpin kita, di Selangor kegagalan mereka dan sebagainya, pergaduhan dalam PAS negeri, Hasan Ali dengan Khalid Samad. Ini semua dah cukup untuk rakyat membuat penilaian. Ini orang kata dah comfort dah pada kita. Bukanlah saya kata jaminan kemenangan, tapi rakyat, saya percaya rakyat bijak. Rakyat dah lihat sendiri, tempoh 3 tahun yang kita bagi pada mereka, kononnya Pakatan Rakyat itu kuat, sebenarnya itu hanyalah satu kosmetik dan ia tidak menggambarkan kekuatan yang sebenar pihak di sebelah sana. Dan masalah moral Anwar Ibrahim sendiri pun kita dapat lihat, ya. Kalau benar Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang mereka agung, kalau benarlah Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang mereka yakini tidak melakukan perbuatan sumbang dan mempunyai masalah moral, tak perlu Azmin Ali, tak perlu mana-mana pemimpin Pakatan Pembangkang membuat gesaan, kempen untuk mereka turun beramai-ramai, memberi arahan bahawa setiap bahagian hantar 10 orang, 100 orang, kita nak kumpulkan seramai mungkin untuk memberi, nyatakan sokongan pada Anwar Ibrahim di mahkamah. Tak perlu. Betul tak? Maknanya kalau betul pemimpin dia tak bersalah, mereka akan turun tanpa paksaan, tanpa gesaan. Dia tahu pemimpin dia tak bersalah. Maknanya ini kerja jahat BN dan sebagainya. Dia akan secara automatik, mereka akan rancang daripada semalam, rancang dia tahun lepas 9 hari bulan,
pastikan kita ambil cuti, kita ke mahkamah, kita bersokongan dan sebagainya, kita turun daripada Perlis sampai ke Johor, semua kan tu kan. Jadi kita lihat sini, rakyat boleh menilaikan, rakyat tahu nak menilaikan. Satu lagi kita jangan lupa bahawa tempoh sebarang pilihan raya kecil sudah berakhir kerana tempoh parlimen dan juga DUN di kebanyakan negeri sudah sampai ke tamat tempohnya. Dan kita harus ingat balik terutamanya kepada jentera-jentera kita harus membuat satu clawback ataupun backtrack record. Kita harus tengok ke arah kebelakangan ini pilihan raya kecil memihak kepada Barisan Nasional. Yang Tenang, Kerdau, Merlimau, Bagan Pinang, di even di Sarawak kita berjaya pertahankan kerajaan negeri, Galas dan sebagainya. Jadi ini semua satu signal yang cukup baik bahawa rakyat menerima kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka sudah mula faham dan mereka yakin bahawa inilah kerajaan yang terbaik berbanding dengan Pakatan Rakyat. Jadi ini sebenarnya tekanan yang ada juga di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat. Itu sebab kita harus lihat. Jadi faktor-faktor sampingan seperti kenyataan Raja Petra menghentam pada saya, kalau kita makan ia sebagai dessert lah. Kita dah makan nasi ni, kita dah kenyang. Kalau kita tak makan buah pun tak apa. Raja Petra ni kira kecil je lah. Jadi dia tak perlulah nak membesar-besarkan diri dia. I dah hantam Anwar Ibrahim. Jadi ia bukan jadi faktor kemenangan pada BN. Kalau BN menang pilihan raya, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan semua.